Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 12 Muharram 1444 bersamaan dengan 10/8/2022 kita dapat memulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Fath. Tafsir surah Al-Fath, surah yang ke-48, juzuk yang ke-26. Kita akan baca 2-3 ayat di permulaannya sebagai mengambil keberkatan, dan kita pergi kepada muqaddimah surah insya-Allah. Muqaddimah dan intisari surah, kelebihan dan munasabah susunan surah ini, serta beberapa kisah yang berkait dengan sulh Al-Hudaybiyah, perjanjian damai di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy di Hudaybiyah di Makkah Al-Mukarramah, insya-Allah. Mari kita baca. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi, muka surat 1124. Kemudian kita akan pindah ke muqaddimah 1123. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Itu permulaan muqaddimah surah Al-Fath. Sekarang ini kita balik kepada tajuk kita, iaitu muqaddimah dan intisari surah. Muqaddimah dan intisari surah, apa yang terkandung di dalam surah yang mulia ini. Surah ini, tengok kita tafsir pimpinan. Surah ini diturunkan di Madinah. Dia panggil Madaniyatun. Surah Madaniyatun. Naqala al-ijma'u ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Ramai di antara ulama tafsir yang mengatakan ijma' ulama surah ini Madaniyah. Apa makna Madaniyah? Dan para pelajar, Madaniyah artinya surah ini diturunkan selepas Nabi kita berhijrah. Itu maksud Madaniyatun.
madaniyatun. Mengandungi 29 ayat. Ada berapa ayat dia? 29 ayat. Asma'us surah, nama-nama surah ini ataupun disebut dengan nama tasmiyah, dinamakan surah Al-Fath. Al-Fath, letak baris ta mati, Al-Fath, bukan Al-Fatah. Al-Fathu, suratul Fathi. Kalau nak baca dengan idhafah dipanggil suratul Fathi. Apa makna Al-Fath? Dengan makna kemenangan, pembukaan negara. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menegaskan bahawa Allah telah membukakan bagi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Maknanya perjuangan Nabi walaupun dulu ditindas, diunaya, dikhianati, disakiti, macam-macam lagi, sekarang ini perjuangan dia sudah mencapai kemenangan. Yakni kemenangan yang disebabkan oleh perjanjian damai Hudaybiyah, ataupun bahasa Arab tulis bahasa Arab Sulh Al-Hudaybiyah. Sulh Al-Hudaybiyah maknanya perjanjian damai yang dibuat di mana? Di Hudaybiyah, lebih kurang 25 km dari Mekah. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin Quraisy Mekah, perjanjian itu akhirnya membawa kemenangan yang besar sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai Makkah Al-Mukarramah dan menegakkan Islam di tanah suci itu, serta membebaskan Mekah daripada barasinil, daripada al-wathaniyah, daripada najis, kotoran yang dibuat oleh puak-puak penyembah berhala. Baik, di antara sebab-sebab nama itu yang menunjukkan nama surah ini Al-Fath. Manakah sebab dia? Ada dua hadis. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath fi masirin lahu. Dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah membaca surah pada hari pembukaan kota Mekah dalam perjalanan dia, surat Al-Fath ala rahilatihi. Nabi duduk atas kenderaan dia tu, dia baca surah Al-Fath. Farajja'a fi qiraatihi. Apa makna rajja'a? Ay tardidus sauti fil halq. Nabi kita dah ulang ayat. Wal jahru bil qawli mukarraran ba'da khafaihi. Dia baca perlahan, dia baca kuat. Jadi sahabat-sahabat boleh dengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kenderaan sewaktu Nabi nak masuk berjalan menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Sebab ayat ini turun awal lagi, turun dalam selepas daripada Sulhul Hudaybiyah. Hadis ini rawahu Al-Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu, ay li Muslim. Kisah yang kedua, an Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu qala ayyuhan nas ittahimu anfusakum. Kata di Sahal, wahai manusia, kamu tuduhlah diri kamu yang tak faham, jangan tuduh orang lain.
fa inna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Kami ada bersama Nabi pada hari perjanjian Hudaybiyah, waktu kita disekat oleh Quraisy. Walau nara qitalan laqatalna. Kalau Nabi kata kita perang hari ini, kami berperang walaupun tak cukup senjata. Semangat dia. Ila anqal, sampailah kepada kata Sahal, fanazalat suratul Fathi. Balik daripada Hudaybiyah tu, dalam perjalanan turun suratul Fathi. Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Umar ila akhiriha. Maka Nabi kita panggil Umar, Nabi kita baca surah ini kepadanya. Lesh, kenapa disebut nama Umar? Kata orang sekarang ni mention, kenapa nama Umar disebut? Kerana Umar di antara sahabat yang agak agresif pada hari itu, nak lawan Quraisy, tak berapa setuju dengan perjanjian yang dicadangkan oleh Quraisy kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam perjanjian yang berat sebelah. Dia panggil janji-janji tapi untuk ke Quraisy. Maka disebut sedemikian. Itu dari sudut nama surah. Dia panggil tasmiyatus surah. Kita berpindah kepada fadail as-surah. Kelebihan surah ini. Kelebihan surah Al-Fatih ini panjang. Pelajar-pelajar boleh belajar menulis, mencatat, dengar dengan baik-baik. Kalau tak mau tulis, dengar, insya-Allah rakaman kita ada. An Aslam Al-Adawi Maula Umar. Seorang ulama nama dia Aslam. Aslam ni hamba yang dimerdeka oleh Umar. Dia kata apa? Kata Ibn Hajar, Aslam tak sempat zaman Nabi. Cuma dia ni Maula Umar, boleh jadi dia dengar daripada Sayyidina Umar. Kata di Aslam, anna Rasulullah sallallahu kana yasiru fi ba'di asfari. Nabi berjalan dalam satu musafir, wa Umar bin Al-Khattab yasiru ma'ahu. Umar sekali dengan Nabi berjalan pada malam tersebut. Fasa'alahu Umar an syai'. Umar pun tanya satu benda ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yujibhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jawab. Thumma sa'alahu falam yujibhu. Dia tanya kali yang kedua, Nabi tak jawab. Thumma sa'alahu falam yujibhu. Dia tanya kali yang ketiga, Nabi tak jawab. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan jawab soalan orang. Tapi kalau Nabi tak jawab itu, dia sedang sibuk dengan benda lain. Contohnya dia sedang menerima wahyu, maka Nabi tak jawab. Jadi Umar ni silap masa pergi tanya Nabi, waktu tu Nabi sedang sibuk. Maka dia tak sempat jawab. Allahu Akbar. Ini kita kena belajar sirah. Sirah jangan mudah menyalahkan orang. Apa jadi dengan Umar bila Nabi tak jawab? Adakah Umar nak marah? Adakah Umar rasa kecil hati Nabi tak layan dia? Atau Umar menyalahkan dirinya? Wa qala Umaru thaqilatka ummuka ya Umar. Umar, kalau macam ni mokmu akan kehilangan kamu. Maknanya mati anak lah mok lagu ni. Maknanya kita ni, ayat ini menunjukkan susah hatinya seorang itu. Kenapa? Sebab soalan dia tidak mendapat maklum balas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazarta Rasulullah sallallahu marat, mu pergi tanya Nabi 3 kali, Nabi tak jawab.
Qala Umar. Umar kata apa? Faharraktu ba'iri. Aku pun cepatkan unta aku. Kalau istilah kita sekarang ini tukar gia. Tukar gia unta. Summa taqaddamtu amamal muslimin. Aku pun potong orang lain. Pergi ke mana? Dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar pelaju unta dia sebab dia nak pergi duduk tepi Nabi. Nak dengar apakah respon Nabi terhadap soalan dia 3 kali tadi. Wa khasyitu an yanzila fiyya Qur'an. Aku bimbang Quran turun memberi satu ulasan tentang saya. Takut turun ayat Quran cela dia ke, marah dengan dia ke apa, bimbang. Falamma nashibtu an sami'tu sarikhan yasrakhu bi. Falamma nashibtu ay fama nashibtu lam ata'allaq bi syai'in ghaira ma dzakartu. Maknanya aku tak ada apa benda. Aku nak pergi dekat Nabi tu semata-mata nak dengar respon dia, jawapan aku tadi. Tiba-tiba aku dengar suara orang panggil Umar. Umar, laju tu. Gitulah lebih kurang. Qala faqultu laqad khasyitu an yakuna nazala fiyya Qur'an. Sudah. Quran turun cela aku kan, macam mana ni? Umar jadi cemas. Kita dengar apa rasa cemas, gawat. Wajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun laju unta aku terus pergi dekat dengan unta Nabi. Fasallamtu alaihi. Aku bagi tahu assalamu alayka ya Rasulullah. Faqal, Nabi pun bila Nabi bagi salam, Nabi jawab salam. Umar lega. Alhamdulillah. Rupa-rupanya Nabi sedang sibuk tadi. Itu lain. Faqal, Nabi bagi tahu kepada Umar, laqad unzilat alayya. Umar, telah diturunkan ke atasku semalam wahyu suratun, satu surah, lahya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Surah ini turun lebih aku suka daripada hari yang terbit matahari padanya. Maknanya gembira sangat aku dengan turunnya surah ini. Summa qara'a, maka Nabi membaca kepada Umar surah inna fatahna laka fatham mubina ila akhirih. Hadis ini akhrajahu al-Bukhari. Allahu akbar. Ini di antara apa yang disebut tentang kelebihan. Sebab apa Nabi suka sangat? Tengok ayat yang kita baca, insya-Allah kita akan sambung dalam siri akan datang. Sebab Allah Ta'ala sebut nih, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala akan ampunkan semua kesalahan kamu yang lepas yang akan datang. Mana Nabi kita tak berdosa lagi. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Allah Ta'ala akan bagi nikmat kepadamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah Ta'ala akan tunjuk jalan yang benar. Tengok dalam ayat yang kedua, dan wa yansurakallahu nasran aziza. Ayat yang ketiga, Allah jamin akan beri pertolongan kepada kamu. Nabi gembira lebih daripada hari yang lain. Sebab apa? Sebab ayat ini telah memberi satu jaminan pembukaan, kemenangan, pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain, wa fi riwayat li Muslim, dia kata apa? Ahab ilayya minad dunya jami'an. Allahu akbar. Nabi kata turunnya surah ini lebih aku suka daripada memiliki dunia dan segala isi kandungannya. Subhanallah, gembiranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat yang mulia ini, surah yang mulia ini. Kita kata alhamdulillah. Baik para pelajar, bilakah turun surah ini? Tengok dulu, bilakah turun surah Al-Fath ini? Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qala al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni kita kena dia siapa?
Ibnu Katsir, iaitulah seorang tokoh ulama tafsir. Dia juga ulama dalam bidang hadis, dia juga ulama dalam bidang sejarah, dan dia ulama pengkaji, pengkritik, dan juga faqih dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Ulama Syafi'i, faqihul ummah. Apa dia kata? Kata di Ibnu Katsir, nazalat hadhihi suratul karimah, surah ini turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali pulang daripada perjanjian Hudaibiyah pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah. Hina saddahul musyrikun, ketika orang kafir menyekat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada masuk Masjid Haram, liyaqdiya umratahu fi. Cerita Hudaibiyah ni panjang, tak nak cerita pun nak cerita tak ada masa. Jadi pelajar-pelajar, saya syorkanlah buka kitab kita ni, nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Ana tulis secara ringkas tentang perjanjian Hudaibiyah yang ada dalam sejarah Islam ini. Boleh tengoklah dalam kitab kita ni, Makkah Mukarramah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah dah 5 tahun lebih dah. Tahun yang ke-6 Nabi kita beritahu pada sahabat dia, aku bermimpi masuk Mekah. Oh, gembira sangatlah orang-orang muhajirin yang telah keluar daripada Mekah 5 tahun lebih, kena halau ke Quraisy, nak balik kampung ni. Mereka duk ingat dia sudah dapat kemenangan. Dia ingat dapat kemenangan, suka. Jadi 1,400 orang bersedia untuk pergi Mekah. Pakai ihram, siap-siap berihram di Zulhulaifah. Ihram siap. Sampai Mekah, Quraisy tak bagi masuk. Sekat. Dia halau Nabi daripada orang Madinah nak masuk Mekah, dia masuk ikut Tan'im. Sebab Tan'im tu jalan dia, route dia. Tapi Khalid bin Walid, masa tu Khalid masih belum Islam. Khalid telah sekat perjalanan, dia attack Nabi. Nabi melencong daripada Tan'im ni pergi ke Hudaibiyah, lebih kurang 10 km atau lebih 15 km lagi ke sana. Sekat lagi. Sehinggalah Nabi kita buat permohonan, buat perundingan tak lepas. Akhir sekali datang seorang wakil Quraisy, nama dia yang terakhir Suhail bin Amru. Suhail bin Amru ni, Suhail makna mudah. Nabi bila tengok Suhail mari, dia kata puak-puak tu nak berundi dah, sebab dia hantar mari seorang yang mudah. Ini penting juga nama baik-baik ni. Kita jangan letak nama anak kita hak beke-beke, jangan letak hak baik-baik. Nama dia Suhail, nama mudah. Nabi tengok Suhail mari, Nabi kata puak-puak ni nak berunding dah tu, hantar mari Suhail. Ini adalah perjanjian tu. Perjanjian ni kita akan baca lepas ni lah. Tengok dalam buku Mekah ni, saya dah tulis di situ. Di antaranya mereka kata balik dulu tahun ni, balik. Tak boleh masuk Mekah. Sampai sudah tak boleh masuk Mekah. Habis, nanti mari tahun depan. Tahun depan kita beri visa masuk Mekah selama 3 hari untuk buat umrah. Tak boleh bawa senjata, hanya boleh bawa bekalan senjata musafir je lah. Senjata perang tak boleh masuk. Baiklah. Selesai perjanjian, Nabi kita balik. Nabi kita balik. Dalam perjalanan balik itulah turunnya surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Baiklah para jemaah sekalian, kita tak boleh nak panjang lagi ni, kita banyak lagi cerita kita.
kita pergi kepada intisari surah. Pelajar-pelajar tengok dalam apa ni? Ni dalam kitab pimpinan kita tu dia tulis intisari surah. Jumpa ke tak jumpa? Intisari surah jumpa? Baik, kita baca dulu. Lepas ni ada masa kita hurai cerita Hudaibiyah ataupun tunggu dalam tafsir ayat. Intisari kandungannya. Setelah diterangkan tentang pertolongan yang besar yang telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman yang telah memberikan pengakuan taat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang menentang musuh pada saat yang genting itu. Kemudian dicela akan golongan munafikin yang menyelit dalam masyarakat Islam, yang bersifat tidak jujur dan hanya mementingkan dirinya sendiri, yang menjadi gunting dalam lipatan ataupun duri dalam daging. Ini kejahatan siapa? Kelompok munafikin wal iyazubillah. Mengenai perkembangan dan kejayaan Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahawa Dialah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam, supaya Allah memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain, dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya itu. Cukuplah Allah Ta'ala jadi saksi. Surah ini diakhiri dengan menegaskan tentang tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat sahabat-sahabat baginda serta pengikut-pengikutnya yang terpuji, di mana di akhir ayat di akhir ayat, tengok ujung sekali ayat tu, Suratul Fathi, Allah Ta'ala sebut ayat ni, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tu ayat 29. Ayat 29 Allah Ta'ala sebut tentang sifat Nabi dan para sahabat dia. Kita tengok nantilah dalam ayat 29. Baik para pelajar sekalian, kita break setakat dulu. Ambil je nama ayat tu, orang panggil tepek situ. Kita pergi kepada tafsir Muharrar untuk kita ambil poin. Yang pertama dia panggil maqasidus surah. Objektif surah ini apa dia? Yang pertama, tabsyirur Rasul. Allah SWT nak beri khabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bi alwanin minal bisyarat, dengan beberapa bentuk gambaran khabar gembira, kemenangan, pertolongan. Gembira kita. Yang kedua, at-ta'rifu bil munafiqina wal kafirin. Allah Ta'ala nak memperkenalkan siapa munafik, siapa kafir, wa bayanu haqiqatihim, dengan menyatakan siapa mereka, menserlahkan hakikat sebenar puak-puak munafik dan puak kafir, puak munafik dan puak kafir. Yang ketiga, bayanu kathirin min mazahiri fadlillahi wa rahmatihi. Ayat ini juga memperjelaskan banyak
jenis limpah kurnia Allah Ta'ala dan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu dia panggil maqasidus surah, objek di surah. Adapun maudu'atis surah, tajuk, poin-poin penting dalam surah ini ada beberapa perkara. Yang pertama, bisyaratul Rasul, Allah Ta'ala beri khabar gembira kepada Nabi SAW bil fathil mubin, dengan pembukaan yang besar, iaitulah kemenangan, dapat mengambil balik Mekah. Wa wa'duhu bil maghfirati, Allah Ta'ala janji keampunan. Wa itmamin ni'mati alaihi, menyempurnakan nikmat kepada Nabi. Wa hidayatihi wa nasrihi, dan memberi hidayah dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa'dul mu'minin, memberi janji kepada orang beriman dengan janji yang sangat menggembirakan. Wa wa'idul kafirin wal munafiqin, dan amaran keras kepada puak-puak kafir dan munafikin. Yang ketiga, bayanu wazifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taujihul mu'minin, dan memberi tunjuk ajar, pandu arah kepada orang mukmin agar melaksanakan kewajipan mereka menyampaikan risalah Allah ini, menyambung tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, as-sana'u, pujian kepada para sahabat yang telah membuat perjanjian damai, perjanjian ikat setia, bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok di Hudaybiyah, dan memberi janji kemenangan pada mereka di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Yang kelima, zikru bai'atil Hudaybiyah. Ayat ini juga menyebut perjanjian Hudaybiyah, bai'ah ikat setia di Hudaybiyah, dan menyatakan kedudukan keadaan orang munafikin yang tak mau ikut serta, dan sifat-sifat buruk mereka, dan juga perancangan jahat mereka yang tak mau ikut serta dalam peperangan Khaybar pada tahun yang ke-7 selepas daripada Hudaybiyah, dan menyatakan bahawa mereka akan dipanggil kepada jihad yang lain tapi mereka tak hadir. Itu dia panggil sifat munafikin. Yang keenam, bayanul ladzina yubahu lahum at-takhalluf anil jihad. Allah menyenaraikan orang-orang yang dimaafkan, dikecualikan daripada menyertai peperangan dari kalangan ashabul a'zar, orang yang mempunyai keuzuran, orang tempang, orang buta, orang pekak, orang yang uzur, tak payah pergi. Kalau pergi, bukan dia nak berperang, kita kena jaga dia pula. Allahu Akbar. Yang ketujuh, al-hadisu an bai'atir ridwan, cerita tentang perjanjian damai, perjanjian ikhtiar, yang mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Dia panggil bai'atur ridwan, dengan menyatakan kelebihan orang yang hadir dan khabar gembira kepada mereka. Allah Ta'ala akan beri kemenangan, pembukaan, dan juga harta-harta yang banyak untuk mereka. Bukan sekarang, lepas pada ni, dalam peperangan Khaybar nanti. Yang ke-8, menyatakan sebab-sebab kenapa puak-puak kafir menyekat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada memasuki Mekah. Nabi lagi umrah tapi disekat. Kenapa? Yang ke-9, tasdiqu ru'ya Rasulillah, nak membenarkan mimpi Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Nabi bermimpi dia masuk Mekah. Masuk Masjid Haram dalam keadaan aman. Maka Nabi datang ke Mekah. Tapi kenapa tak boleh masuk? Jawabnya, bukan tak boleh masuk, ditangguhkan kemasukan kerana beberapa sebab. Kita bukan sekadar nak masuk, tapi kita nak ambil Mekah. Sabar dulu, jangan gopoh. Kata orang jangan gaduh. Orang Kelantan kata jangan gaduh, jangan belorak. Mana jangan gopoh lah. Sabar, tenang. Yang ke-10, bayanu manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini, ayat yang terakhir, Allah nyatakan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, wa sifatihimul hasanah, sifat-sifat mereka yang baik dalam Taurah, dalam Injil, dan apa yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang beriman, beramal soleh, daripada keampunan yang diberikan dan pahala yang besar. Kita kata itu 10 tajuk poin utama yang Allah SWT sebut kepada kita dalam surah yang mulia ini. Kita kata Alhamdulillah. Kita ambil satu lagi, dia panggil munasabah. Munasabah ni menarik, dia panggil ilmu tanasuk. Munasabatul ayah, munasabatus surah. Biasa kalau kita baca dalam ayat, munasabah ayat. Yang ni munasabah surah, surah Muhammad, suratul Fathi. Ada 3 perkara, 3 poin munasabah. Para pelajar tengok. Yang pertama, munasabah yang pertama. Innal fatha bimakna nasra. Pembukaan dengan makna pertolongan. Kita nak dapat pertolongan, nak dapat kemenangan, kena ada perang. Tak mari kompayakun, mesti ada perjuangan. Wa qad warada fil hadis, terdapat dalam hadis bahawa ayat ini turun mubayyinah, menyatakan apa yang Allah Ta'ala nak beri kepada Nabi dan juga kepada orang yang beriman. Setelah Allah Ta'ala tak sebut secara direct dalam suratul Ahqaf. Dalam suratul Ahqaf, sebelum surah Muhammad ni surah Ahqaf. Ingat surah Ahqaf, Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru datang surah Al-Fath. Dalam suratul Ahqaf Allah kata apa? Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Jadi Nabi kata, aku tak tahu Allah Ta'ala nak buat apa kepada aku dan kepada kamu, untuk kamu. Ayat 9. Mari surah Muhammad, mu kena berjuang. Nak dapat kemenangan, dia tak mari kun fayakun. Kita kena berjuang, kita kena berlawan dengan kafir. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat 4 cara-cara peperangan. Wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Bila menjumpa dengan orang kafir, hentam, potong kepala dia. Kafir hak lawan kita lah. Kafir tak lawan, biarlah duduk sekali bu, tak apa. Kemudian datang surah Al-Fathi, zakarahuna bayanus samarah, menyatakan buah hasil yang baik setelah kita buat persiapan dulu. Allah kata, aku nak beri pertolongan. Kemudian dalam surah Muhammad kita bersedia untuk berperang. Dalam surah Al-Fathi menyatakan hasil buah yang kita dapat setelah kita berjuang, iaitulah an-nasru wal fathu, pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Allahu Akbar. Satu, itu dipanggil munasabah di antara suratul Ahqaf kemudian Muhammad Al-Fatih. Comel dia punya kedudukan. Yang kedua, wa fi kiltas surataini, di antara dua surah, surah Muhammad wal Fathi, telah Allah Ta'ala nyatakan sifat-sifat orang mukmin. Ini sifat dia. Wal musyrikin, sifat jelas puak kafir, kafir tulen orang panggil.
wal munafiqin, dan sifat munafiqin. Ada 3 sifat kita boleh kenal kalau kita kumpul antara 2 surah ini. Terserlah sifat masing-masing. Orang mukmin, kafir tulen, kafir munafik. 2. Yang ketiga, fi surati Muhammad, dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umiran nabi bil istighfar. Allah Ta'ala suruh Nabi kita beristighfar, ajar Nabi beristighfar. Walil mu'minin wal mu'minat. Istighfar, minta ampun untuk dosa kita, kesalahan kita, kesalahan orang mukmin, kesalahan orang mukminat, sebagaimana dalam ayat 19. Dan dalam suratul Fathi dimulai surah dia bizikri husulil maghfirah. Dalam suratul Fathi ini mula-mula tu pakai dapat keampunan selalu dah tengok. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar ila akhir. Allahu akbar. Maknanya kata orang surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai persiapan perjuangan, suratul Fathi kemenangan. Mana hasil yang kita dapat ambil daripada 2 surah itu dia panggil munasabah as-surataini. Kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala beri pada kita peluang untuk bertadabbur. Inilah peluangnya. Kemudian ada pun cerita sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi SAW dengan Quraisy. Oleh kerana masa kita sudah agak lewat, jadi anak tangguh dulu perjanjian itu. Kita tunggu dalam siri-siri tafsir nanti, insya-Allah. Bila sampai di tempat dia, kita bincang. Sampai di tempat dia, kita bincang. Adapun para jemaah yang nak baca secara ringkas, saya ambil dalam buku kita Makkah Al-Mukarramah ini. Dan juga jangan lupa kembar siam dia yang perlu ada. Satu lagi buku nama dia Madinah Al-Munawwarah. 2 kitab ini perlu dibaca kerana dia mengandungi sejarah 2 tanah suci, 2 tanah haram yang begitu besar. InsyaAllah doakan, saya bercita-cita nak letak satu lagi buku di sini, iaitulah tanah suci yang ketiga, Baitul Maqdis, dalam masa yang dekat, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, jemaah tanya nak ambil di mana buku ni. Kalau tak jumpa di pasar, di kedai-kedai buku, tuan-tuan boleh tengok dalam web www.dartaibah.com. Dartaibah.com ni web ini kedai buku ni untuk sahabat-sahabat kita, jaga yang duk jaga web kita, yang duk bantu kita ni. Di situlah dia punya hasilnya ada di situ, infaknya di situ, insya-Allah. www.dartaibah.com. Baik para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita tafsir surah Al-Fathi dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.